Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Puan Dr. Ros Aiza binti Muhammad Mukhtar yang merupakan pensyarah etika dan peradaban bagi semester 1. Saya Siti Natra binti Marzuki, nombor matrik 1210388 bersama rakan-rakan saya Nurul Huda binti Abdullah, Nurul Syekhah binti Zaki, Nurul Najah binti Ramli, Fatin Syafiqah binti Rosli dan Nur Alia Aisyah binti Muhammad Yani. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan hasil kajian yang telah kami jalankan. Saya Nurul Syekhah binti Zaki, nombor matrik 12-10392. Tajuk kajian kami ialah peningkatan kadar jenayah zina, faktor dan implikasi peningkatan kadar jenayah zina di Malaysia. Pada masa kini, isu yang hangat dibincangkan ialah peningkatan jenayah zina telah menyebabkan keruntuhan akhlak remaja masa kini. Sebelum itu, apakah yang anda tahu mengenai zina? Zina ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang mana ianya belum mempunyai ikatan sah sebagai suami isteri. Umum mengetahui bahawa kes zina di Malaysia merupakan salah satu jenayah yang tidak asing lagi, malah kes zina telah timbul sejak dari dahulu lagi. Bukan itu sahaja, kes zina seringkali dijadikan tajuk utama di dada-dada akhbar maupun berita di kaca televisyen. Statistik menunjukkan bahawa kadar jenayah zina di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini turut membimbangkan pelbagai pihak kerana jumlah yang telah menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah zina majoritinya daripada kalangan remaja. Seterusnya, hukuman jenayah zina di sisi Islam ialah merupakan dari segi bentuk hukuman hudud. Namun, Malaysia tidak mengamalkan hukuman hudud atas beberapa faktor tertentu. Walau bagaimanapun, Malaysia mempunyai akta hukuman sekiranya disabitkan dengan kesalahan. Oleh itu, setiap penjenayah zina haruslah diberikan hukuman yang setimpal oleh pihak yang berkuasa. Selain itu, permasalahan kajian kami ialah faktor dan implikasi peningkatan kadar jenayah zina di Malaysia. Seperti mana yang kita ketahui bahawa perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak menepati konsep etika dan peradaban. Oleh itu, sudah pasti ianya mempunyai faktor-faktor berlakunya zina dan mendatangkan implikasi yang negatif kepada penjenayah tersebut. Nama saya Siti Natra binti Marzuki, nombor matrik 1210388. Saya ingin menjelaskan tentang objektif kajian yang dijalankan dalam kajian ini. Objektif kajian yang pertama adalah menjelaskan tentang konsep zina dengan lebih terperinci. Seterusnya, mengenal pasti faktor peningkatan jenayah zina di Malaysia. Selain itu, pengkaji juga mengkaji implikasi peningkatan jenayah zina di Malaysia. Seterusnya, skop kajian. Kajian ini bertujuan adalah untuk memfokuskan kepada faktor dan implikasi kepada peningkatan zina yang berlaku di Malaysia. Nama saya Fatin Syafiqah binti Rosli, nombor matrik 1210398. Jadi saya akan sambung pembentangan kumpulan saya tentang kajian literatur. Jadi dalam bab ini saya akan menerangkan tentang peningkatan kes zina yang berlaku di Malaysia, khususnya dalam kalangan remaja. Jadi tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dan memberi kefahaman kepada mereka tentang kes zina yang berlaku di Malaysia ini. Jadi 3 PowerPoint di atas merujuk kepada hukum perbuatan zina. Yang pertama, saya ambil daripada artikel M.E. Razan Laili binti Abdul Razak dan Salasiah Hanim Hamzah. Mereka mengatakan perbuatan zina adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Yang kedua, jumhur ulama telah bersepakat bahawasanya hukum melaksanakan zina adalah haram. Dan yang terakhir, menurut pandangan Imam Ahmad, beliau mengatakan dosa zina adalah dosa yang terbesar selepas dosa membunuh.
Jadi seterusnya, statistik jenayah Malaysia pada tahun 2019 berlaku sebanyak 4,700 kes setiap hari. Jadi menurut Abdul Rahim, beliau mengatakan antara faktor terbesar yang terdorong remaja terlibat dengan kes zina ini adalah disebabkan faktor persekitaran keluarga, sosial dan budaya. Seterusnya, kumpulan kami bawakan beberapa faktor dan antara faktornya ialah pengaruh rakan sebaya, pengaruh media massa dan kurangnya didikan agama daripada ibu bapa. Justru apabila berlakunya kes zina ini, maka berlakulah akibat daripada perbuatan zina ini, dan antara akibatnya ialah kehancuran hubungan kekeluargaan dan tersebarnya penyakit serta kemerosotan moral. Nama Nurul Huda binti Abdullah, nombor matrik 1210387. Seterusnya ialah metodologi kajian. Bahagian ini akan membincangkan cara mendapatkan responden, cara mendapatkan data dan analisis data. Yang pertama, kami mendapatkan responden secara rawat mudah yang terdiri daripada 30 orang responden yang berumur daripada 18 tahun hingga 60 tahun ke atas. Selain itu, cara mendapatkan data adalah dengan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah soal selidik dan kaedah kepustakaan. Kaedah pertama iaitu soal selidik dijalankan secara atas talian menggunakan Google Form. Manakala kaedah yang kedua iaitu kaedah kepustakaan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh daripada buku, artikel dan juga melalui media elektronik iaitu internet. Di samping itu, data yang dianalisis adalah secara kuantitatif dalam bentuk soal selidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Aisyah binti Muhammad Yani, nombor matrik 1210470. Saya akan menerangkan tentang konsep zina. Zina dari segi bahasa ialah persetubuhan haram. Dari segi istilah pula, perhubungan seks haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Seterusnya, hukuman zina. Islam telah menetapkan hukuman kepada pelaku zina, iaitu direjam sehingga mati kepada pasangan yang sudah berkahwin dan disebat 100 kali terhadap pasangan yang belum berkahwin. Pembuktian zina mengikut syarak ialah pengakuan daripada si pelaku sendiri dan 4 orang saksi yang memenuhi syarat seperti Islam, lelaki, baligh dan sempurna akal. Seterusnya, kaedah sebatan syariah. Syarat sebatan syariah tidaklah boleh mencederakan pesalah. Ayunan sebatan juga agak perlahan. 100 kali sebatan syariah tidak boleh menyamai 1 kali sebatan sivil. Ukur lilit rotan yang digunakan agak kecil dan pesalah dikenakan pakaian yang menutupi anggota badan. Seterusnya, faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan jenayah zina. Yang pertama ialah pengaruh media massa. Contohnya, rancangan hiburan yang keterlaluan aksinya seperti berpelukan antara lelaki dan perempuan sehingga menjatuhkan maruah diri. Yang kedua ialah kurang penghayatan didikan agama daripada keluarga. Pada zaman kini, ibu bapa sibuk dengan kerjaya masing-masing sehingga tidak mempunyai masa lapang untuk diluangkan bersama anak-anak. Oleh itu, anak-anak bergerak lebih bebas tanpa pengawasan ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Najihah binti Ramli, nombor matrik 1210394. Saya akan menyambung pembincangan sahabat saya mengenai faktor yang menyebabkan peningkatan zina di Malaysia. Faktor yang seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Hal ini dapat dilihat bahawa rakan sebaya memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian remaja. Tidak dinafikan lagi, remaja banyak menghabiskan waktu bersama rakan seusia mereka. Menurut mereka, rakan seusia mereka lebih memahami apa yang mereka lalui dan apa yang mereka rasai dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini amatlah harus dititik beratkan dalam pemilihan rakan sebaya. Namun, hubungan ibu bapa dan anak-anak yang kukuh dapat mencegah daripada mereka memilih rakan sebaya yang membawa
keburukan terhadap kehidupan seharian mereka. Seterusnya ialah di antara implikasi kepada peningkatan berlakunya jenayah zina di Malaysia. Yang pertama, maruah diri dan keluarga tercemar. Tercemar di sini seperti dipandang hina dan remeh oleh masyarakat di sekeliling. Bukan itu sahaja, seluruh anggota keluarga terpaksa menebalkan muka mereka apabila berhadapan dengan masyarakat seperti ini. Meskipun perit, tapi itulah realiti yang harus dilalui oleh mereka dalam kehidupan seharian apabila telah terjerumus dalam kancah penzinaan ini. Implikasi yang seterusnya ialah tersebarnya penyakit. Hal ini kerana akibat melakukan hubungan seks secara bebas. Di antara penyakit tersebut ialah sifilis, gonoria dan AIDS. Tambahan pula, penyakit AIDS masih lagi tidak mempunyai ubat penawar yang mampu memulihkannya, dan juga penyakit AIDS ini dapat membawa ke arah kematian. Implikasi yang terakhir ialah hilang sifat rasa malu. Bagi umat Islam, malu adalah sebahagian daripada iman. Kehilangan rasa malu menyebabkan hilangnya rasa rendah diri dan takut untuk melakukan perbuatan yang buruk. Oleh itu, ia mendorong kepada perbuatan maksiat. Maksiat mampu melenyapkan sifat malu. Lantas, sifat malu amatlah penting dalam diri seseorang untuk menjadi insan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adani Wadiha binti Zainal, nombor matrik 1210403, akan membuat kesimpulan tentang peningkatan kadar zina di Malaysia, khususnya dalam kalangan remaja. Kita sedia maklum perbuatan zina ini terjadi dari persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kes zina ini. Antaranya, pengaruh media massa. Yang kedua, kurang penghayatan dan didikan agama dari keluarga. Dan yang terakhir, pengaruh rakan sebaya. Justeru, implikasi kepada peningkatan berlakunya kes zina ini ialah maruah diri dan keluarga tercemar. Kedua, tersebarnya penyakit berbahaya. Dan yang terakhir, hilangnya sifat malu dalam diri. Antara cadangan untuk menangani kes zina di Malaysia ialah pihak berkuasa hendaklah memperketatkan sistem undang-undang dengan menjadikan hukum hudud sebagai undang-undang dan panduan yang terbaik di Malaysia. Pihak berkuasa hendaklah menekankan hukum menutup aurat bagi yang beragama Islam dan berpakaian sopan bagi yang bukan beragama Islam. Selain itu, didikan ibu bapa dari rumah juga penting bagi mengelakkan jenayah zina ini. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dengan didikan agama seperti mengamalkan solat berjemaah sejak mereka kecil secara berterusan dan istiqamah. Kerana apa? Kerana sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di samping itu, kita sebagai masyarakat yang hidup berbilang kaum perlulah meningkatkan kesedaran dalam diri khususnya dalam kalangan remaja. Tuntasnya, setiap individu hendaklah memainkan peranan yang penting dan berganding bahu dalam menangani dan menjauhi perkara-perkara yang mengakibatkan perbuatan zina. Dakwah dan peringatan perlu disampaikan dengan hikmah dan penuh kasih sayang supaya penerapan tentang akibat perbuatan zina dapat diadaptasikan oleh remaja. Berikut merupakan soalan-soalan daripada Google Form untuk mengkaji peningkatan kadar jenayah zina di Malaysia. Semoga video ini dapat memberi ibrah kepada kita semua untuk jauhi diri dari perbuatan zina. Kerana sesungguhnya perbuatan ini sangat dilaknat oleh Allah. Yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari kesilapan kami sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.